marilah sama-sama kita bertalbiah sebagai pencetus kepada penyucian jiwa kita pada siri yang kedua ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang masih meminum kopi kat rumah makan tengah hari tu, berhenti sekejap. Mari kita sama-sama bertalbiah bersama dengan saya dan kita memfokuskan minda kita kepada lafaz talbiah dan makna yang kita nak faham daripada lafaz talbiah tersebut supaya kita menjiwai lafaz tersebut dalam sama-sama kita meraihkan kefahaman yang jelas yang perlu kita fahami berkaitan dengan penyucian jiwa, khususnya berkaitan dengan ibadat haji. Tuan-tuan, semua ready ya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama lagi tuan-tuan, kita ulangi muslimin dan muslimat, tinggikan suara kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah tuan-tuan lafaz talbiah. Lafaz talbiah yang kita perlu lafazkan setelah kita berihram bagi jemaah haji, begitu juga jemaah umrah. Kita melafazkan talbiah sebagai satu surah syiar agama yang mana walaupun ianya adalah satu perkara yang sunat, tetapi marilah sama-sama kita merebut perkara sunat tersebut. Bila mana seorang hujjaj, bila mana seorang duyufur rahman telah memulakan perjalanan dia, telah memulakan niat ihram dia, maka dia melafazkan lafaz talbiah tersebut berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali bagi lelaki dinasihatkan, minta untuk meninggikan suara, menyaringkan suara, melambangkan betapa kita ni menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan dalam lafaz talbiah ini, labbaika diulang sebanyak 4 kali, melambangkan bagaimana seorang hamba Allah yang ikhlas ingin menyucikan hatinya. Mengulang, hamba-Mu datang kepadamu ya Allah, menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah, menyahut panggilan-Mu ya Allah, iaitu tiada Tuhan yang sekutu bagimu ya Allah. Kita ulang lagi. Inilah melambangkan betapa hati ini telah reda, hati ini telah merasa khusyuk, merasa tenang dan merasa syahdu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu melafazkan lafaz talbiyah tadi, bermula sahaja kita telah memulakan niat ihram kita dan berterusan hinggalah selesai kita tempoh terakhir. Bagi mereka yang mengerjakan ibadat haji tamattu' contohnya, mereka akan berhenti sebelum memulakan tawaf yang pertama, pusingan yang pertama. Bagi mereka yang mengerjakan selain daripada tamattu', maka berhentilah talbiah mereka itu sebelum mereka melontar di Jamratul Aqabah, iaitu pada 10 Zulhijjah. Dan inilah yang kita namakan lafaz talbiah, tuan-tuan, mempunyai makna yang besar. Bukan sahaja kita melafazkan, tetapi kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, peserta khusus haji, insya-Allah dalam ruangan masa yang diberikan kepada saya lebih kurang dalam 1 jam ini untuk saya menerangkan pelbagai perkara yang kita nak sentuh di dalam kandungan khusus haji ini. Ada 12 perkara penting yang saya nak sentuh berkaitan dengan penyucian jiwa, falsafah dan penyucian jiwa yang kita nak tekankan dalam siri yang kedua ini, tuan-tuan. Jadi saya mohon kepada peserta muslimin dan muslimat, marilah kita memfokuskan minda kita memfokuskan hati kita untuk kita belajar sama-sama. Kita melihat sama-sama apa yang telah disediakan di dalam pengisian rohani dan juga untuk jasmani kita. Itu kita bersedia untuk jasmani kita nanti bila kita mengerjakan ibadat haji. Ini antara perkara-perkara yang saya akan sentuh di dalam sesi untuk siri yang kedua. Tuan-tuan, seperti mana yang kita nyatakan, yang kita fahami tadi, bahawa asas kepada penyucian jiwa yang kita nak bincangkan pada tengah hari ini ialah berkaitan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 97. Yang mana mafhumnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya.
Dan daripada sinilah bermulanya kita melafazkan lafaz talbiyah tadi, menyatakan keinginan kita, menyatakan hasrat kita menjadi tetamu Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Allah menjawab seruan kita, tuan-tuan. Allah menjawab seruan-seruan hamba-Nya yang datang dengan harta yang halal, yang datang dengan hati yang ikhlas, yang datang dengan perbelanjaan yang halal. Maka Allah menjawab kepada hamba-hamba Allah ini, duyufur rahman ini, ya Allah, sesungguhnya, ya Allah, wahai manusia, marilah kita sama-sama, bila kita melihat, bila kita mendengar lafaz tarbiyah ini, marilah sama-sama kita menghayati. Kenapa? Kerana Allah menyahut panggilan kita, menyahut seruan kita. Seruan kamu diterima, Allah nyatakan. Bahagialah kamu, wahai hamba Allah. Bahagialah kamu, wahai duyufur rahman. Inilah yang menunjukkan berlakunya komunikasi kita dengan Allah sebagai duyufur rahman, hamba Allah yang telah mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Tetapi malang, tuan-tuan, amat malang mereka yang melakukan ibadat haji, melafazkan lafaz talbiyah tetapi tidak menunjukkan keikhlasan di dalam hati mereka. Hanya kerana keduniaan mereka mengerjakan ibadat haji, na'udzubillah, menggunakan harta yang haram, maka ini akan menyebabkan berlakunya haji yang mardud, haji yang ditolak, na'udzubillah. Oleh sebab itulah, tuan-tuan, siri yang kedua, tajuk yang kedua ini amat penting untuk kita bahaskan sama-sama. Biar kita memahami bahawa perlunya berlaku penyucian jiwa bukan sahaja semasa di tanah suci, tetapi sebelum kita bertolak, apatah lagi selepas kita balik daripada mengerjakan ibadat haji, bagi mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, bila kita bercerita berkaitan dengan hikmah dan falsafah haji ini, tuan-tuan, sangat tinggi kefahaman dia. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh duyufur rahman, bertahun-tahun mengikuti kelas siri khusus asas haji, juhud, usaha yang ditunjukkan oleh mereka, oleh jemaah tersebut, menunjukkan satu pengorbanan yang mana merupakan sebagai asas kepada tercetusnya apa yang ia lakukan pada masa mereka mengerjakan ibadat haji. Apatah lagi pengorbanan semasa mereka mengerjakan ibadat haji, berpenat lelah, bukannya 5 minit, bukannya 10 minit seperti mana kita mengerjakan solat 5 waktu, tetapi berhari-hari kita mengerjakan ibadat, mengambil masa yang lama. Inilah pengorbanan kita dalam melakukan ibadat haji. Tidur dengan keadaan tidak cukup, berehat dalam keadaan tidak sempurna, sibuk dengan melakukan ibadah, mencari maghfirah. Inilah usaha yang kita lakukan sebagai seorang duyufur rahman. Oleh sebab itulah, kalau kita tengok daripada 10 yang saya gariskan di dalam slide kita ini, antara perkara hikmah daripada haji tersebut menunjukkan kepada kita salah satunya ialah pengorbanan ini merupakan perkara yang perlu dititik beratkan oleh jemaah haji sebelum dia pergi mengerjakan haji, hatta semasa dia mengerjakan haji, bahkan dalam keadaan dia balik daripada mengerjakan haji. Tuan-tuan, bila kita menyentuh pengorbanan semasa mengerjakan ibadat haji, seluruh hati dia, seluruh tenaga dia, dia dambakan, dia usahakan untuk melakukan segala aktiviti amal ibadat, meninggalkan urusan-urusan keduniaan. Seperti mana siri yang pertama tadi Ustaz ada menyebut berkaitan bagaimana jemaah haji elakkanlah daripada melakukan perkara yang sia-sia. Inilah pengorbanan yang kita lakukan untuk kita terus beribadah, mengisi KPI kita 24 jam. Apa yang kita nak buat step by step. Kenapa? Kerana dia berkait dengan pengampunan dosa yang kita nak memohon maghfirah daripada Allah SWT. Setiap amal ibadat yang kita lakukan bermula daripada tawaf. Di mana kita, tuan-tuan, adakah sekadar kita melangkah mengelilingi Kaabah, melakukan tawaf, sekadar ritual mengelilingi tawaf, mengelilingi Kaabah, ataupun di manakah hati kita, di manakah kedudukan jiwa kita di saat itu?
Di sinilah yang perlu ditekankan. Semoga setiap langkah kita melakukan ibadat tawaf kita contohnya, maka di situlah berlakunya kita dengan Allah, rapat close kepada Allah. Di setiap itulah titisan air mata kita, hati kita mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengampunan dosa-dosa kita. Belum lagi kita cerita berkaitan dengan amal ibadah haji yang lain, bermula dengan tawaf, sa'i dan seterusnya hinggalah kita berada di masyair, kita berada di padang Arafah, kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sini juga tuan-tuan, bila kita bercerita tentang hikmah, antara yang saya nak meng-highlightkan kat sini ialah yang saya nak kita sama-sama berbincang ialah kita melihat di sana wujudnya betapa maksimum totalitas yang digunakan oleh Jumaah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang sifat manusia, tuan-tuan, berlaku mumal, berlaku jemu. Maka inilah yang kita perlu perhatikan. Dalam keadaan dia berada di tanah suci 40 hari, 44 hari, 30 hari, whatever dia berada di sana, berapa lama dia berada di sana, ingat, fokus kita, KPI kita ialah mengabdikan diri kepada Allah. Sekiranya kita meletakkan itulah hikmah yang kita nak mengerjakan ibadat haji, maka kita telah menyusun waktu kita. 2 jam, 3 jam sebelum masuk waktu solat, kita dah berada di dalam Masjidil Haram. Kita tidak bekerja-kerja untuk masuk ke dalam Masjidil Haram hinggakan pintu Masjidil Haram telah ditutup menyebabkan kita terpaksa berada di dataran ataupun paling sedia berada sembahyang di lobi hotel. So di manakah letaknya pengabdian kita kepada Allah SWT, pengorbanan yang kita masukkan tadi. Ini antara beberapa perkara yang saya nak highlightkan berkaitan dengan hikmah dan juga falsafah haji dalam slide yang seterusnya yang kita perlu faham dalam konteks kita sekarang sedang mengikuti kursus asas haji, pengorbanan yang kita buat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok jam sekarang pukul berapa, tuan-tuan? Dah hampir pukul 11.25. Kalau para ibu sibuk masak di dapur, para isteri sibuk masak di dapur masa ni, tetapi mengorbankan diri kita. Begitu juga suami berehat menolong isteri di dapur dan juga membantu urusan rumah, tetapi kita mengorbankan masa kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu walaupun secara online. Tetapi inilah dalam zaman COVID-19 ini, kita terpaksa menempuh suasana norma baru, pengorbanan yang kita berlakukan. Kita rindu. Tuan-tuan, kita rindu untuk berada di masjid, duduk bersila, menghadap ustaz, belajar kursus asas haji. Inilah pengorbanan kita dalam zaman COVID-19 ini. Kita berada di maya, menghadap laptop, menghadap iPhone, menghadap di teknologi, alat-alat teknologi masing-masing. Kita mengorbankan diri kita untuk kita memperbanyakkan ilmu kita, khususnya tajuk yang kita nak bincang pada hari ini berkaitan dengan penyucian jiwa. Oleh sebab itu, tuan-tuan, para peserta yang saya kasihi sekalian, sekiranya tuan-tuan ada soalan, pastikan soalan tuan-tuan tersebut adalah berkait dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, berkaitan dengan penyucian jiwa. Seterusnya, tuan-tuan, apa yang saya nak highlightkan ialah dalam slide ini ialah berkaitan dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyim. Tuan-tuan, inilah yang menggambarkan kepada kita, yang mafhumnya daripada ayat ini menjelaskan kepada kita, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya bukan senang, tuan-tuan, mendapat peluang untuk mengerjakan ibadat haji. Oleh itu mereka yang insya-Allah akan mendapat peluang mengerjakan ibadat haji, ikhlaskanlah diri bermula daripada sekarang. Buang segala urusan keduniaan, fokuskan keikhlasan tersebut. Kita nak melakukan turning point di dalam kehidupan kita. Kita nak melakukan perubahan dalam kehidupan kita, iaitu kita mencari mardatillah, kita nak mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita telah melakukan sesuatu perkara yang amat penting, iaitu mencari mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dikatakan ikhlas dalam melakukan amal ibadah, khususnya berkaitan dengan amal ibadah yang saya maksudkan, amal ibadah yang kita namakan amal ibadah dalam mengerjakan ibadat haji. Dan seterusnya, tuan-tuan, saya yakin
dalam slide, dalam siri yang pertama tadi Ustaz ada menyebut berkaitan adab-adab di tanah haram. Tetapi apa yang saya nak highlightkan ni, saya nak menyambung sedikit berkaitan dengan adab-adab sebelum menunaikan ibadah haji, tuan-tuan. Tuan-tuan, perkara yang penting yang saya nak highlightkan di dalam slide ini ialah berkaitan dengan perkataan istiqamah. Istiqamah itu apa dia, tuan-tuan? Bersungguh-sungguh. Muslimin dan muslimat, dalam konteks kita mempelajari ilmu berkaitan dengan ibadat haji, saya mohon, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan di luar sana, maka kita beristiqamah dalam kita mencari ilmu, khususnya berkaitan dengan ilmu ibadat haji, kerana ia merupakan perkara penting. Kenapa? Kerana bila kita pergi mengerjakan ibadat haji, kita tak lost. Kita tidak alpa apakah amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan. Apakah pantang larang yang kita perlu jaga. Apakah jenis-jenis haji yang perlu kita fahami dan kita lakukan. Menyebabkan kita istiqamah bersungguh-sungguh mempelajari ilmu berkaitan mengerjakan ibadat haji. Dan istiqamah ini juga ialah, tuan-tuan, yang saya nak maksudkan di sini ialah istiqamah dalam mengerjakan amal ibadat. Tuan-tuan, adalah merupakan satu cabaran kepada jemaah haji. Satu cabaran kepada jemaah haji yang tidak membiasakan amal ibadat sunat, khususnya seperti solat sunat duha, qiyamul lail, bertadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, mengaji Al-Quran setiap hari, setiap kali lepas solat. Tiba-tiba bila dia pergi mengerjakan ibadat haji, dia nak melakukan amalan tersebut, maka menjadi satu cabaran kepada mereka. Bagi jemaah haji yang tidak pernah di dalam hidup dia melakukan solat sunat tasbih contohnya, tetapi bila mana mereka pergi mengerjakan haji nak melakukan solat sunat tasbih, menjadi cabaran kepada mereka. Oleh sebab itulah, tuan-tuan, ini contoh yang saya bagi betapa pentingnya istiqamah, bukan sahaja dalam ibadat khususiyah seperti mana yang kita faham, bila masuknya waktu azan kita cepat-cepat mengerjakan amal ibadat, khususnya dalam konteks kita zaman COVID-19 ini, bila dengar suara di masjid, azan di masjid, melakukan azan, kita pun memanggillah ahli keluarga kita untuk melakukan amal ibadat, untuk melakukan solat di awal waktu. Istiqamah kita melakukan ibadat khususiyah di awal waktu. Begitulah juga bila mana kita berada di tanah haram, di tanah suci nanti, tuan-tuan. Dan seterusnya, adab yang saya nak highlightkan di dalam slide saya ini juga ialah antaranya ialah, tuan-tuan, memperbanyakkan zikir. Biasakan diri kita memperbanyakkan zikir. Sahabat-sahabat semua, muslimin dan muslimat, penonton yang saya kasihi, yang saya sayangi sekalian, bila kita tengok slide ini, banyak poin-poin penting yang saya nak highlightkan, tetapi saya cuba nak memberi kefahaman kepada tuan-tuan untuk kita bincang adalah perkara-perkara yang khusus yang ada kaitannya dengan amal ibadat haji. Yang saya nak highlightkan kat sini ialah berkaitan dengan memperbanyakkan zikir. Amat sedih, tuan-tuan, mereka yang tidak membiasakan amalan zikir selepas solat di rumah mereka, di masjid semasa berada di tanah air, maka menjadi cabaran kepada mereka, contohnya semasa mereka berada di padang Arafah. Orang lain sibuk memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan doa, tadarus Al-Quran, tetapi ada dalam kalangan jemaah yang tidak memahami konsep penyucian jiwa, maka menghabiskan masa-masa di sana dengan berbual-bual kosong, dengan tidak mengisi KPI tersebut dengan zikir-zikir dan doa seperti mana diamalkan sebelum dia pergi, dan dia memperbanyakkan lagi bila mana dia berada di tanah suci, khususnya bila kita berbincang berkaitan di padang Arafah, tuan-tuan. Oleh sebab itulah adab sebelum menunaikan ibadat haji yang perlu ditekankan di sini ialah berkaitan memperbanyakkan zikir doa, tuan-tuan. Carilah doa-doa boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, susunlah, biasakanlah kalau kita mampu berbahasa Arab, tengok contoh-contoh doa bahasa Arab, mencari maghfirah, mencari keampunan daripada Allah SWT. So inilah istiqamah, inilah adab yang perlu kita tekankan sebelum kita mengerjakan ibadat haji ataupun umrah. Dan poin yang seterusnya saya nak highlightkan juga di sini, tuan-tuan, ialah berkaitan bertaubat. Lakukanlah taubat bangun malam. Biasakan qiyamul lail. Kita bertaubat kepada Allah SWT dalam solat 5 waktu, di luar solat kita memohon, beristighfar kepada Allah SWT. Kenapa, tuan-tuan? Dengan cara kita melakukan perkara tersebut, ala bidzikrillah tasma'ul qulub, boleh menyebabkan hati kita, dengan kita zikir, dengan kita bertaubat tadi, kita rasa tenang jiwa kita. So
adab tersebutlah yang kita nak bawa semasa kita mengerjakan ibadat haji. Apatah lagi tuan-tuan, bila kita balik nanti, kita nak mendapat haji mabrur juga dikira amalan selepas kita balik daripada mengerjakan ibadat haji. Oleh sebab itulah adab sebelum menunaikan ibadat haji ini, perkara ini ditekankan selain daripada perbelanjaan halal dan mencukupi. So ini antara perkara yang saya nak berkongsi berkaitan dalam slide yang seterusnya, ialah berkaitan dengan perkara-perkara penyucian jiwa yang saya nak highlightkan dalam perbincangan kita pada hari ini, ialah antaranya ialah daripada 5 poin dalam slide ini, ialah berkaitan dengan solat fardu 5 waktu. Tuan-tuan, sekiranya kita berada di Malaysia, kita dah biasa dah solat 5 waktu di awal waktu, maka tidak menjadi satu kekangan, satu cabaran kepada kita bila kita berada di tanah suci. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sedih tuan-tuan. Bila berada di tanah suci, kadang-kadang ada kedapatan Jumaat, bila dengar suara azan di Masjidil Haram, baru turun daripada hotel. Tuan-tuan, musim haji manusia yang sangat ramai, jemaah yang ramai, berebut nak turun lift, maka memerlukan persediaan kita. Kalau kita nak perhatikan berkaitan dengan menunaikan solat 5 waktu, kita nak menunaikan di dalam Masjidil Haram, maka kita melakukan persediaan. Dalam konteks kita sekarang, sebelum kita mengerjakan ibadat haji berkaitan dengan solat 5 waktu, maka menjadi satu amalan kita rasa bersalah bila kita melewat-lewatkan sembahyang. Inilah yang dimaksudkan penyucian jiwa yang perlu kita bekalkan bermula daripada sekarang. Antara selain daripada menguasai ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan rukun haji, wajib haji, perkara yang membatalkan kita punya, perkara yang pantang larang, perkara berkaitan dengan dam, itu yang kita kena pelajari satu persatu. Kenapa tuan-tuan? Kerana banyak berlaku misunderstanding, kesilapan dalam kalangan jemaah bila berada di sana. Oleh sebab itulah penyucian jiwa kita perlu lakukan daripada sekarang, menguasai ilmu dan kefahaman Islam, apatah lagi berkaitan dengan ibadat haji kita. Maka antara perkara yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ialah selain daripada ibadat khususiyah tadi, ibadat sunat perlu ditekankan agar menjadi perkara yang rutin dalam kehidupan kita. Tak buat solat sunat duha sehari rasa hilang hidup punca hidup. Maka kita, bila mana perasaan itu datang, maka ini menggambarkan kepada kita, kita telah membiasakan amalan-amalan sunat. Berzikir, memperbanyakkan doa, bersedekah tuan-tuan. Jumpa di Masjidil Haram, orang-orang yang menyapu, membersih dalam Masjidil Haram, kita bersedekah, keluar daripada Masjidil Haram, jumpa orang-orang miskin, kita bersedekah. So amalan tersebut sebenarnya bermula daripada awal lagi sekarang tuan-tuan. So amalan-amalan sunat tadi ialah juga antara yang kita tekankan ialah berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran walaupun sehari. So sekiranya inilah menjadi prinsip kita, amalan kita, insya-Allah taala sepanjang hidup kita, daripada kita sebelum mengerjakan ibadat haji, semasa kita mengerjakan ibadat haji, hatta selepas kita menyelesaikan ibadat haji, maka ianya menjadi sebati sebagai amalan sunat kita tiap-tiap hari. Bukannya bulan Ramadan saja. Ni baru bulan Ramadan baru cari Quran kat rumah kat mana. Okey, so ini antara perkara-perkara yang kita perlu perhatikan. Dan seterusnya tuan-tuan, di sini juga dalam usaha kita untuk melakukan penyucian jiwa, ingin saya nasihatkan kepada diri saya, sahabat-sahabat di luar sana, marilah kita melakukan taubat nasuha. Kita bertaubat kepada Allah SWT, kita merintih di hadapan Allah SWT, bukan sahaja semasa kita dalam solat 5 waktu, selesai daripada solat 5 waktu kita berdoa kepada Allah SWT, kita bangun tengah malam, kita bangun 2/3 malam, sebelum kita mengerjakan solat subuh, kita memperbanyakkan solat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Tujuannya apa dia tuan-tuan? Untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Inilah antara sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang perlu kita membiasakan supaya amalan tersebut berlaku, kita melakukan pengisian semasa kita berada di Mekah, semasa kita berada di Madinah, semasa kita berada di Mina, semasa kita berada di Arafah tuan-tuan. So inilah yang kita nak, sifat-sifat mahmudah yang berada dalam diri kita sebagai seorang duyufur rahman nanti insya-Allah tuan-tuan.
Dan seterusnya tuan-tuan, apa yang saya nak berkongsi berkaitan dengan sifat mahmudah juga di dalam slide ini ialah berkaitan yang saya maksudkan di sini ialah antaranya ialah tolong menolong. Tuan-tuan, Duyufur Rahman, tetamu Allah ni ramai sangat semasa berada di tanah suci. Maka kita mempunyai sifat, sekiranya dalam diri kita mempunyai sifat suka tolong menolong, kita ishar, kita mendahulukan rakan-rakan sahabat semuslim kita, maka kita merasa seronok tenang dengan cara kita melakukan kebaikan. Simple saja tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, kita beratur nak naik bas, berebut-rebut contohnya. Dahulukan sahabat kita contohnya. Dalam keadaan kita beratur nak ambil makanan, dalam keadaan kita nak, orang kata semasa berada di padang Arafah, duk beratur nak masuk ke toilet contohnya. So kita melakukan ishar, kita bantu kawan kita yang memerlukan hajat lebih awal, kita dahulukan mereka. Ini contoh sifat terpuji. Kita berada di dalam bas, masing-masing makan makanan, so kita angkat satu plastik sampah, jalan dalam bas, siapa nak buang sampah silakan. Ini kita antara ishar, kita membantu rakan-rakan kita menjaga kebersihan contohnya tuan-tuan. So ini antara perkara yang kita bahaskan, 20 sifat mahmudah yang kita letakkan di dalam slide sebelah kanan saya ini untuk sama-sama kita fahami, sama-sama kita amalkan. Moga-moga apa yang kita amalkan tadi tuan-tuan bukan sahaja berlaku di Malaysia, tetapi semasa kita mengerjakan haji dan kita balik impak daripada amalan kita tadi, maka untuk usaha kita mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, peserta khusus asas haji yang saya sayangi sekalian, antara perkara yang penting sifat mahmudah yang saya nak share dengan tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Menepati janji. Kita pergi haji ni tuan-tuan, bukan kita seorang, ada dalam grup kita. Seorang buat hal, satu grup habis. So menepati masa, menepati janji ni amat penting. Ustaz dah cakap pukul berapa, pukul 10 kita nak pergi tawaf, semua turun kat lobi, maka berkumpullah kita. Menepati masa. Kegagalan kita menepati masa tuan-tuan menyebabkan orang lain terganggu amal ibadah dia. So amalan menepati masa kita bermula daripada sekarang tuan-tuan. Kalau kita di office, di tempat kerja kita mesyuarat pukul 9 syat on mesyuarat. Bukannya pukul 9:05 baru nak on mesyuarat. Ketepatan masa. So disiplin itu kita bawa dalam amal ibadat haji. Hatta selepas kita balik. Ini antara perkara yang berlakunya penyucian jiwa kita tuan-tuan. Kita tengok bagaimana masyarakat non-Muslim berkaitan dengan menepati masa sangat hebat. So sayangnya, so kita kena menjadi lebih hebat daripada mereka. Contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka menjadi kita manusia yang hebat, lebih hebat daripada golongan non-Muslim sepatutnya. Apatah lagi dalam konteks kita mengerjakan ibadat haji, berkaitan sifat mahmudah menepati masa ini yang perlu di-highlightkan tuan-tuan. Dalam kita nak memastikan sistematik, tersusun, berjalan lancar amal ibadah kita lakukan tuan-tuan. Tuan-tuan, pergerakan kita daripada Mekah nak pergi ke Arafah, nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Mina, nak pergi Jamrah, semuanya memerlukan masa yang telah ditetapkan oleh pengurusan tabung haji. Oleh sebab itu, jemaah perlu memberi kerjasama dalam hal ini. Itu dalam konteks yang kita maksudkan berkaitan dengan pengurusan. Belum lagi kita bercerita berkaitan dengan amal ibadah kita. Kita dah tahu dah hari Jumaat memang Masjidil Haram memang penuh. So kita turun awal untuk mengerjakan solat Jumaat. Kalau kita turun baru pukul 10, pukul 11 baru turun ke Masjidil Haram, memanglah kita akan bersembahyang di dataran. So ini contoh menepati masa dalam keadaan kita melakukan amal ibadah kita, KPI yang kita lakukan tuan-tuan. Begitu juga kita dah set dah malam ni qiyamul lail saya nak sembahyang ada 8 rakaat. Tiba-tiba kita pergi dah nak masuk subuh di Masjidil Haram. So KPI tidak terjalan. KPI kita tidak tercapai. Inilah yang kita maksudkan penyucian jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah tuan-tuan dalam amal ibadat kita mengerjakan ibadat haji khususnya tuan-tuan. Tuan-tuan, seterusnya kita pergi slide yang seterusnya berkaitan dengan sifat mazmumah. Apa yang saya nak highlightkan di sini tuan-tuan ialah berkaitan dengan pentingkan diri sendiri. Khususnya dalam kita mengerjakan ibadat haji tuan-tuan. Buanglah sifat mementingkan diri sendiri. Buanglah sifat takabur, buanglah sifat sombong dan buanglah sifat membazir. Ini antara poin-poin yang saya nak highlightkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana inilah cabaran kepada jemaah haji khususnya bila mana berada di tanah suci nanti tuan-tuan. Buang segala pangkat, buang segala kedudukan, buang segala
Apa yang ada pada kita? Kita adalah jemaah haji yang semuanya memakai ihram kain berwarna putih yang unsur persamaan semua jemaah haji. Maka di situlah melambangkan kepada kita bahawa aku adalah duyufur rahman, sama semua. Maka sekiranya itu yang menjadi prinsip kita, itulah yang menjadi matlamat kita, maka kita akan buang segala sifat-sifat mementingkan diri sendiri. Contohnya tuan-tuan, bila mana kita turun daripada bas, okey, daripada bas bila kita berangkat daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah ataupun Mekah ke Madinah dengan barang yang banyak-banyak, bila kita tengok makcik-makcik, pakcik-pakcik ataupun orang yang susah nak berjalan, kita bantu mereka, angkat beg mereka, pimpin mereka turun contoh. Itu bermaksud contoh kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Okay, kita melakukan kebaikan kepada saudara se-Islam kita. Apatah lagi mereka yang bersama-sama kita mengerjakan ibadat haji. Begitu juga kalau kita tengok bila mana kita berada di bermabit di Mina, duduk dalam kemah, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, keselesaan kita sahaja nak diutamakan, tapi kita mementingkan juga sahabat handal kita yang berada di sebelah kanan dan kiri kita, supaya mereka juga dapat merasa selesa seperti mana kita bila berada di dalam kemah di Mina contohnya. Inilah antara perkara-perkara yang saya nak highlightkan berkaitan dengan sifat mazmumah. Dan perkara yang paling penting sekali tuan-tuan bila kita bercerita berkaitan dengan ibadat haji ialah, saya selalu pesan kepada jemaah saya, zip your mouth. Okay, fokus kepada amal ibadat. Tugas kita pergi mengerjakan ibadat haji, nak melakukan, memaksimumkan ibadat kita. Tetapi malanglah jika berlaku dalam kalangan jemaah, asyik melahirkan ketidakpuasan hati dia, bermula daripada Malaysia nak bertolak naik kapal terbang, landing kapal terbang, berada di Mekah, berada di Madinah, berada di Arafah, tak habis-habis menceritakan ketidakpuasan hati mereka. Mencela, mengeluarkan kata-kata yang kesat, ketidakpuasan hati, whatever ketidakpuasan, maka inilah perkara-perkara yang kita perlu elakkan. Banyaklah istighfar, banyaklah berselawat, banyaklah memohon keampunan daripada Allah SWT. Fokus niat kita, minda kita, kita nak mencari keampunan daripada Allah. Aku tak nak fikir benda lain. Yang aku nak fikir ialah mencari keampunan daripada Allah SWT. Dan inilah perkara-perkara yang kita tekankan berkaitan dengan sifat tercela, berkaitan sifat mazmumah yang kita perlu elakkan. Tuan-tuan, seterusnya, apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan lebih kurang masa dalam 17 minit lagi sebelum kita menamatkan untuk pusingan yang pertama, ialah berkaitan dengan amalan syirik dan khurafat dan bidah. Banyak di sini tuan-tuan, bila tuan-tuan menyelusuri slide yang dipaparkan dan juga slide-slide yang seterusnya, banyak amalan-amalan syirik, khurafat dan bidah. Dan saya yakin jemaah haji kita tak terlibat dengan perkara-perkara ini. Semuanya ini hanya dipaparkan supaya kita, bila kita melihat ada jemaah haji yang luar negara buat macam ni, kita tak tiru. Okey, kita beramal dengan ilmu, bukan kita beramal dengan kita melihat orang buat, sedangkan yang kita buat itu adalah amalan khurafat dan bid'ah. Macam-macam tuan-tuan, mengambil kelabu Kaabah, kain putih, jadikan sebagai alat solat, kenapa? Kerana tujuannya bila buat balik ke Malaysia nak jadikan kain kapan, kononnya meringankan seksa kubur. Ini contoh-contoh yang kita boleh tengok go through, bergantung di kelabu Kaabah. So ini antara perkara-perkara yang mana kita jauhkanlah perkara syirik dan khurafat dan bid'ah. Tuan-tuan, kita nak melakukan amal ibadat haji, kita nak memperbanyakkan amalan sunat, tiba-tiba kita melakukan perkara yang makruh, apatah lagi melakukan perkara yang haram. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itulah dalam konteks siri yang kedua ini kita tekankan sangat tuan-tuan, jauhkanlah perkara-perkara yang makruh, jauhkanlah perkara-perkara yang haram, jauhkanlah perkara yang syirik, khurafat dan bid'ah seperti mana yang dipaparkan sini, menunjukkan kepada kita sebab aim kita adalah untuk mencari keridaan Allah SWT, supaya kita balik nanti tuan-tuan ialah dalam keadaan wajah yang berseri-seri, wajah yang seperti mana baby baru dilahirkan. Kenapa? Kerana kita telah mencapai apa yang kita nak daripada kepuasan mengerjakan amal ibadah kita. Okey tuan-tuan, bila kita tengok di sini juga berbagai perkara-perkara yang dilakukan oleh setengah-setengah manusia yang tidak faham bila mana mereka mengerjakan haji lantas mencampakkan diri mereka dalam amalan-amalan syirik, khurafat dan bid'ah tadi, yang sama-sama yang kita perlu perhati supaya kita menjauhi perkara-perkara tersebut tuan-tuan. Okey, antaranya kita tengok kat sini ialah menyapu dan mengusap pintu Masjidil Haram. Okey, bertujuan untuk mendapat keberkatan. Benda ni berlaku bila kita tengok antara kalangan jemaah di luar sana, bukan jemaah Malaysia.
Ini adalah perkara-perkara yang kita perlu elakkan, bid'ah perkara-perkara tersebut. Ini contohnya supaya kita bersedia dengan amalan-amalan yang sepatutnya, tuan-tuan. Okey, saya tak perlulah saya berbincang panjang berkaitan amalan syirik, khurafat dengan bid'ah ini. Tuan-tuan boleh go through dalam slide yang dipaparkan. Apa yang saya nak tekankan di sini juga ialah, tuan-tuan, berkaitan perkara yang membatalkan syahadah. Perkara yang membatalkan syahadah bukan saja bagi jemaah haji sebelum mengerjakan ibadat haji. Sekarang dalam kehidupan kita pun, apatah lagi bila kita balik daripada mengerjakan ibadat haji, perlu dilihat sana perkara yang membatalkan syahadah. Apatah lagi khususnya bila kita berbincang berkaitan dengan amal ibadat haji. Okey, seperti mana yang kita bincang dalam slide sebelum ini ialah berkaitan dengan perkara syirik, perkara bid'ah dan khurafat tadi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kita berbalik kepada haji. Kita berbalik kepada amal ibadat haji yang kita bincangkan pada hari ini. Apa dalilnya wajib haji kita, tuan-tuan? Apa dalil yang kita mengatakan bahawa haji ini adalah satu perkara yang wajib? Ini jelas daripada surah Ali Imran ayat 97 yang kita baca daripada awal tadi, mafhum dia, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Sambung ayat tersebut sikit, waman kafara, dan sesiapa yang kufur. Apa maksud perkataan kufur kat sini, tuan-tuan? Ingkar kewajipan ibadat haji, tak nak pergi, ataupun tidak ada dalam hati dia perasaan nak pergi mengerjakan haji, tidak merasa itu satu kewajipan, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dia tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian makhluknya. Kita yang rugi, tuan-tuan. Oleh sebab itulah kita berdoa, ya Allah Ta'ala, siang dan malam, supaya kita menjadi duyufur rahman, agar kita menjadi tetamu Allah. Kita nak cari satu kepuasan, nak menunaikan amal kewajipan kita, iaitu amal kewajipan mengerjakan ibadat haji. Berdasarkan dalil inilah Allah tidak berhajat kepada kita, tapi kita berhajat kepada Allah. Tanda syukur kita kepada Allah SWT. Maka di sinilah perlunya penyucian jiwa untuk kita ikhlaskan diri kita kepada Allah SWT. Untuk kita istiqamah dalam amalan kita, tuan-tuan. Yang jadi sedihnya, tuan-tuan, bila mana ada dalam kalangan jemaah yang istiqamah dalam melakukan amal ibadat haji semasa di tanah suci, tetapi bila balik daripada mengerjakan ibadah suci, perangai, tingkah laku, behave dia bertukar keadaan sebelumnya. Sebelum dia pergi mengerjakan ibadat haji, menjadi perkara yang norm dia, melewat-lewatkan sembahyang, meninggalkan tadarus Al-Quran, sebulan sekali nak baca Quran pun susah. Ini adalah merupakan perkara malang. Sedangkan itu adalah perkara yang kita hajati dalam kehidupan kita untuk membetulkan diri kita menjadi insan yang soleh dan menjadi manusia yang muslim kepada Allah SWT, membantu orang Islam yang lain dalam kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan inilah sebagai dalil kewajipan haji kita, tuan-tuan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, okay, kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, bagi kamu sebaik-baik jihad adalah haji yang mabrur. Itu sebagai sandaran kepada kita bahawa haji ini adalah merupakan satu kewajipan. Tetapi haji yang macam mana? Haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur? Haji yang mabrur, adakah mereka yang maksimas, mengoptimumkan amalan ibadat dia, tak kisah dengan apa orang lain kata, sekadar semasa di Mekah saja, semasa di Madinah saja, semasa di Mina saja ke? Tidak. Tetapi selepas dia balik, hinggalah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah letaknya diri dia tadi? Adakah berlaku berterusan dia mengutamakan Allah selain daripada manusia? Maka itulah yang dimaksudkan dengan haji mabrur, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, sekiranya dalam siri yang pertama Ustaz ada menyebut tentang sejarah Mekah, sejarah Madinah secara detail. Saya tidak menyebut secara detail di sini, tetapi apa yang saya nak highlightkan di sini bahawa tentang kefarduan haji berlaku
pada tahun yang ke-9 Hijrah setelah berlaku tahun-tahun sebelumnya bagaimana peristiwa Rasulullah mengerjakan umrah bersama para sahabat. Rasulullah berhijrah. So ini berlaku pada tahun yang ke-6, pada tahun yang ke-7 Hijrah Rasulullah melakukan Umratul Qadha, dan pada tahun yang ke-10 Rasulullah telah mengisytiharkan untuk menunaikan ibadat haji. Maka berlakulah pada 25 Zulqaidah 10 Hijrah Rasulullah bersama isteri-isteri baginda memulakan perjalanan bersama dengan 120,000 orang para sahabat mengerjakan ibadat haji. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Daripada mula Rasulullah berhijrah hingga tahun ke-10 baru Rasulullah, betapa rindunya umat Islam, betapa rindunya Rasulullah nak mengerjakan ibadat haji, tuan-tuan. 10 Hijrah baru Rasulullah dan para sahabat isteri baginda Rasulullah mengerjakan ibadat haji. 10 tahun mereka menunggu. Alhamdulillah, Allah kabulkan permintaan Rasulullah, permintaan muslimin, sahabat Rasulullah untuk mengerjakan haji. Inilah satu pengorbanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitulah kita juga, tuan-tuan. Berasaskan sejarah ringkas ini mencetuskan kepada kita, sekiranya itu pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, 10 tahun baru boleh balik ke Mekah untuk mengerjakan ibadat haji. Apatah kita sebagai seorang manusia biasa. Maka banyak pengorbanan lagi yang perlu kita lakukan dalam usaha kita untuk menjadi duyufur rahman, tuan-tuan. Inilah perkara yang saya nak tekankan berkaitan dengan penyucian jiwa, penyucian hati kita dalam kita nak melahirkan insan yang bergelar duyufur rahman, balik sebagai insan yang mendapat haji yang mabrur, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan, ada masa lebih kurang 8 minit. Sekali lagi, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada apa-apa soalan, bolehlah mula mencatat soalan. Dan soalan yang tuan-tuan lontarkan tadi, hendaklah berkisar berkaitan dengan penyucian jiwa. Kerana kita ada banyak lagi siri, sampai 10 siri, sampai 14 siri berkaitan tajuk. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, fokuskan persoalan kepada penyucian jiwa. Di dalam slide yang saya paparkan kepada tuan-tuan ini ialah penerangan ringkas berkaitan dengan haji dan umrah secara ringkas sahaja. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu mengikut syarat-syaratnya. Tuan-tuan, boleh tak sekarang kita nak pergi haji? Tak boleh, kerana dia ada pada bulan-bulan haji. Bila bermulanya bulan haji? Okey, cari maklumat tersebut. Ini sebagai homework saya bagi pada tuan-tuan. Bila bermulanya bulan haji? 10 Zulhijjah ke? Bulan Zulhijjah ke? 1 Zulhijjah ke bermulanya bulan haji? So, tuan-tuan cari maklumat tersebut. Ready. Okey, kefahaman bila mana berlakunya siri-siri haji, modul khusus asal haji yang seterusnya. Manakala umrah pula ialah mengunjungi Baitullahil Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bila-bila masa. Okay, untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Ini perbezaan pengertian ibadat haji dan umrah. Makna kata haji ini adalah pada bulan-bulan haji sahaja. So tuan-tuan, ingat homework saya, cari bilakah bulan-bulan haji itu, tuan-tuan. Okey, tuan, seterusnya, kelebihan haji dan umrah. Bila kita berbincang berkaitan dengan penyucian jiwa juga, tuan-tuan, perlu kita tengok di sana kelebihan haji dan umrah. Dan saya yakin tuan-tuan dah memahami apa yang Ustaz Rahman cakap tadi pada siri yang pertama, kan? Bagaimana kelebihan Masjidil Haram, bagaimana kelebihan beribadat di Masjid Nabawi. Tuan-tuan tengok balik slide yang Ustaz Rahman bagi. Campur dengan apa yang saya nak tengok sekarang ialah tentang kelebihan haji dan umrah. Tuan-tuan, siapa tak nak jadi tetamu Allah, tuan-tuan? Siapa tak nak menjadi duyufur rahman? Semua manusia yang bergelar Muslim ingin menjadi duyufur rahman sebagai tetamu Allah. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kita dijemput pergi ke istana, apa perasaan kita? Suspend. Ya Allah, alhamdulillah, seronoknya, bangganya aku pergi menghadap Sultan, menghadap aku. Tapi dalam konteks kita menjadi tetamu Allah, tuan-tuan. Maka persediaan itu yang kita perlu lakukan. Adakah kita fulfill persediaan yang kita sepatutnya berlaku? Dan bila kita menjadi duyufur rahman tadi, adakah kita melakukan yang terbaik? Adakah kita melakukan semaksimum mungkin amal ibadat kita? Mengisi masa-masa kita. Penat letih, bukan penat letih jasmani kita dengan berjoging, tapi penat letih kita ialah penat letih dengan beramal ibadat. Tidur pukul 11 malam, tidur pukul 12 malam, pukul 2 pagi turun balik pergi ke Masjidil Haram, buat tawaf sunat, buat solat-solat sunat, lepas subuh pula tunggu sekejap,
di Masjidil Haram, buat solat-solat isyraq, solat-solat duha, tidak tadarus Al-Quran, rasa lapar balik breakfast, pukul 10 pergi balik untuk ready sembahyang zuhur, maka itulah antara perkara yang kita katakan menjadi duyufur rahman ini satu perkara yang amat manis dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah yang bergelar duyufur rahman, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kelebihan ibadat haji dan umrah kita tahu mendapat ganjaran besar. Laisa lahul jazaa illal jannah. Melainkan syurga, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita tengok ramai daripada kalangan jemaah kita yang dah balik daripada mengerjakan haji. Hidup dia telah berlakukan turning point dalam kehidupan mereka. Mereka telah menjadi hamba Allah yang ikhlas beribadah, istiqomah beribadah. Kenapa? Hasil daripada didikan madrasah haji yang mereka mengikuti tadi, tuan-tuan. Inilah yang kita nak, antara kelebihan yang kita faham daripada mengerjakan ibadat haji dan umrah. Dan di sini digariskan di dalam slide manfaat duniawi dan ukhrawi. Okey, tuan-tuan boleh tengok ataupun kita boleh tengok kembali dalam sesi soal jawab nanti sekiranya ada apa-apa tuan-tuan nak bertanya berkaitan dengan manfaat duniawi dan ukhrawi yang kita boleh highlightkan dalam perbincangan kita. Sangat banyak manfaatnya. Antara yang saya nak highlightkan ialah mendapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur itulah yang saya katakan tadi, laisalul jazaa illal jannah. Manakala manfaat duniawi, kalau kita tengok kat sini, kita boleh jumpa ramai saudara se-Islam kita, bukan orang Malaysia saja, orang bangsa daripada pelosok dunia, daripada China, daripada Uganda, daripada Finland, daripada US, daripada Los Angeles, daripada Australia, merata dunia kita. Inilah saudara kita, inilah sahabat handai kita, kaum muslimin kita. Itulah antara manfaat yang kita nak, liyashhadu manafi'alahum, untuk kita mengambil manfaat daripada perkara-perkara tersebut, tuan-tuan, yang kita boleh bahaskan, yang kita boleh tengok perbincangannya sangat mendalam berkaitan dengan manfaat duniawi dan ukhrawi. Dan seterusnya, tuan-tuan, saya nak terus pergi kepada pengertian haji mabrur, haji yang mardud. Saya telah cerita kepada tuan-tuan tadi, haji yang istimewa ialah haji yang mabrur, balasannya ialah syurga, manakala haji yang mardud ialah haji yang ditolak, na'udzubillah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok tingkatan ibadat haji, daripada haji mabrur, haji makhsus, makbul dan mardud. Makhsusnya apa dia, tuan-tuan? Hajinya sah, tetapi hajinya sah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Yang kita naknya ialah haji yang mabrur. Okey, haji yang mana paling tinggi dan istimewa, diampun segala dosa, mengekalkan ibadah hingga ke akhir hayat dan dijamin syurga. So nampak tak, tuan-tuan, perbezaan di antara haji mabrur dengan haji yang makhsus? Apatah lagi haji yang makbul, sekadar gitu-gitu je. Itu maksudnya, haji dia diterima, tetapi bagaimana tingkatan dia, dapat tak tingkatan paling tinggi? Ini yang membezakan. Dan na'udzubillah, haji yang mardud, iaitu haji yang ditolak, tuan-tuan. So ini antara beberapa panduan sebelum kita mengerjakan ibadat haji, semasa kita mengerjakan ibadat haji, dan selepas kita menunaikan ibadat haji, panduan kita mendapat haji yang mabrur seperti mana yang kita saja jelaskan dalam penerangan saya sebelum ini. Dan perbanyakkanlah doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah, dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan soleh yang diterima, dan perniagaan yang tidak merugikan. Apa maksud berniaga kat sini, tuan-tuan? Kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita juhud melakukan amal ibadat kita tadi. Inilah doa yang kita kerap kali kita baca semasa kita berada di tanah suci, tuan-tuan, khususnya. Dan syarat wajib haji yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dalam seminit dua yang terakhir ini, sebelum kita kepada sesi soal jawab, sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan yang mempunyai soalan, bertanya, nak berkongsi idea, pandangan, bolehlah mula mencatat soalan tuan-tuan khusus berkaitan dengan tajuk kita. Dan sepintas lalu ingin saya terangkan, dalam slide ini tuan-tuan akan menyelusuri slide yang seterusnya dalam siri-siri seterusnya berkaitan dengan wajib haji, umrah dan rukun haji dan juga wajib umrah. Tetapi di sini saya hanya melontarkan secara sambil lalu sahaja antara syarat wajib haji dan umrah yang kita perlu perhatikan ialah tidak wajib bagi orang Islam, berakal, iaitu kena berakal, Islam berakal, istita'ah, baligh, merdeka. Dari segi susunannya kalau kita tengok dalam slide ini ialah Islam, baligh, iaitu tidak wajib orang yang belum baligh,
Dan manakala yang ketiga ialah berakal, iaitu tidak wajib orang yang tidak siuman. Keempat, tidak wajib bagi orang-orang yang bergelar hamba. Dan yang kelima adalah al-istita'ah. Dan al-istita'ah ini adalah merupakan perkara penting yang akan dibincangkan lagi pada siri-siri akan datang. Cuma saya highlightkan di sini, nyatakan di sini al-istita'ah ada dua. Sama ada dengan diri sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Yang dimaksudkan dengan diri sendiri apa dia? Kemampuan tadi. Ini antara yang digariskan dalam poin ini. Iaitu ada tambang pergi balik, bekalan dan nafkah ditinggalkan untuk anak isteri di rumah, kenderaan pergi balik, terpilih dalam kota haji. Juga adalah merupakan salah satu ciri al-istita'ah. Begitu juga aman, sihat tubuh badan dan berkemampuan. Manakala al-istita'ah dengan bantuan orang lain, iaitu kita melakukan badal haji, yang telah meninggal dunia, sakit yang tidak harapan sembuh, terlalu tua dan uzur. Dan syarat tambahan bagi wanita dengan izin suami ataupun wali dan ditemani oleh suami ataupun mahram. Ini antara perkara-perkara penting yang akan dibahaskan oleh siri-siri seterusnya berkaitan dengan al-istita'ah, yang cuba kita dapat gambaran awal berkaitan dengan maksud al-istita'ah untuk siri kali ini. Berkaitan dengan mahram juga, seperti mana yang kita fahami, mahram bagi seorang perempuan, suami, ayah, anak lelaki dan seterusnya, seperti mana yang digambarkan di dalam catat ini, tuan-tuan boleh tengok. Saya tak perjelaskan satu-satu, dan inilah antara perbezaan yang saya nak highlightkan berkaitan dengan rukun haji dengan rukun umrah. Apa beza rukun haji dengan rukun umrah? Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, kalau kita tengok kat sini, beza antara rukun haji dengan rukun umrah apa dia? Kita tengok rukun haji, niat ihram haji. Kalau rukun umrah, niat ihram umrah. Itu dah jelas perbezaan dia. Wukuf di Arafah, umrah tidak ada wukuf. Tawaf juga ada pada rukun umrah. Sa'i pun sama, bergunting dan bercukur. Dan last kali tertib pada kebanyakan rukun bagi rukun haji, dan tertib pada semua rukun bagi rukun umrah. Itu antara perkara yang tuan-tuan kena fahami secara asas. Perbincangan satu persatu nanti, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, tertib akan dibahaskan dalam slide-slide yang seterusnya, di siri-siri seterusnya. Dan tuan-tuan, saya nak berkongsi, masa pun dah hampir lebih kurang dalam 40 second lagi untuk kita berbincang bersama berkaitan dengan slide, ialah berkaitan dengan carta alih mengerjakan ibadat haji. Perbandingan pergerakan rukun haji dengan wajib haji. First, niat ihram haji. Kedua, niat di miqat, masuk dalam bab wajib haji. Ketiga, maka berlakulah larangan ihram ke atas dirinya. Dan keempat, kita pergi kepada aliran yang keempat, iaitu wukuf di Arafah. Dan aliran yang kelima, bermalam di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Yang keenam ialah melontar jamrah. Okey. Seterusnya, kalau tuan-tuan tengok kat sini, selepas melontar jumrah, terus bergunting, bercukur. Yang ketujuh, yang ke-8 bermalam, yakni mabit di Mina. Yang ke-9, kalau kita tengok kat sini, melontar di ketika 3 jumrah. Yang ke-10 tawaf, 11 sa'i dan 12 tertib pada kebaikan rukun. Ini antara catat aliran pergerakan dalam mengerjakan ibadat haji berkaitan dengan rukun haji, berkaitan dengan wajib haji. Dan saya nak sentuh sedikit lagi untuk habiskan perbincangan kita, slide kita ialah berkaitan dengan carta aliran mengerjakan ibadat haji. Tuan-tuan tengok kat skrin, dalam slide yang sebelah kanan saya, terpapar di sana, cantik design dia. Okay, tetapi kita perlu fahami satu persatu secara secara general tentang aliran mengerjakan ibadat haji. Perbincangan lanjut, of course akan ada perbincangan amat detail dalam siri-siri yang seterusnya yang akan dibincangkan oleh ustaz-ustaz kita. Tapi untuk permulaan, pendedahan awal kita pada siri ini ialah kita faham, saya nak mengerjakan haji ni, saya nak buat apa? First, saya kena buat apa? Second, saya nak buat apa? Kenapa tuan-tuan? Kerana kadang-kadang berlaku dalam kalangan jemaah, dia mengerjakan tawaf, dia mengerjakan umrah, dia mengerjakan haji, dia turun ke Masjidil Haram, dia pergi sa'i dulu mula-mula. Bila orang tanya dia, haji dah habis dah, buat apa ni umrah? Dah, haji buat macam mana? Saya buat sa'i, buat tawaf. Nampak tak tuan-tuan? Berlaku ketidakfahaman. Kenapa? Kerana ketidakjelasan perkara yang paling asas sekali dalam mengerjakan ibadat haji. Oleh sebab itu, kalau kita tengok kat sini, perbandingan di antara rukun haji dan wajib haji. Rukun haji, perkara yang asas yang perlu dilakukan oleh jemaah haji. Sengaja,
terlupa, maka hajinya tak sah. Tapi wajib haji, berlaku perkara-perkara yang meninggalkan perkara wajib haji, maka di situlah kita akan belajar bab dam. Nanti dalam slide-slide seterusnya bersama dengan ustaz dan ustazah selepasnya. Untuk yang ni saya nak tekankan kepada tuan-tuan tentang pergerakan supaya kita tak lost. Lepas ni saya nak buat apa, lepas ni saya nak buat apa. First kali, niat ihram haji. Kita niat ihram haji berlaku sama ada di rumah, dalam kapal terbang, sebelum kita landing, semasa kita sampai di miqat kita, kita niat ihram haji. Maka pergi kepada wajib haji, niat di miqat. Sama ada on the dot di miqat, qarnu manazil, ataupun sebelumnya, maka kita dah dikira melakukan wajib haji. Iaitu perkara yang pertama, wajib haji itu niat di miqat. So kita nampak tak catat alih dia daripada rukun haji, iaitu niat ihram haji, lepas tu niat di miqat, benda yang berlaku serentak. Cuma di miqat itu adalah wajib haji. Kenapa? Kalau kita melepasi miqat, akan berlaku isu dam. Ini kita akan bahaskan dalam slide-slide yang seterusnya, perbincangan seterusnya, kita tak perlu bincang lagi sekarang. Yang kita perlu faham, niat ihram haji, niat di miqat. Yang ketiga ialah, maka berlakulah pantang larang haji. Sangat detail perbincangan pantang larang haji ni, larangan ihram ni yang kita perlu faham. Apabila kita telah melakukannya, maka dalam keadaan kita dah berihram, kita ada perkara-perkara larangan ihram. Itu step yang ketiga. Dan step yang keempat, setelah kita sampai di Mekah, contohnya kita bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu, itu pun kita akan bahaskan dalam siri seterusnya. Kita bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu, mereka akan buat tawaf, mereka akan buat sa'i, bagaimana pula orang mengerjakan haji ifrad seterusnya. Tetapi kita ambil kepada step yang keempat, wukuf di Arafah bila kita mengerjakan ibadat haji. Okey, itu catat alih kita. Tetapi perincian kita akan bahaskan. Once saya sampai di Mekah, saya nak buat apa? Once saya sampai di Madinah, saya nak buat apa? Itu perbincangan detail. Tetapi untuk secara amnya, generalnya, pertama, niat ihram haji. Kedua, niat di miqat. Ketiga, larangan ihram telah berlaku ke atas dirinya. Keempat, amalan ialah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah, kita akan berada di sana, berdoalah kita, berzikirlah kita. Orang tanya, wukuf di Padang Arafah ni nak buat apa? Duduk senyap macam tu je ke? No. Kat sinilah yang seperti mana yang saya terangkan awal-awal tadi. Membiasakan diri kita dengan amalan-amalan sunat. Cabaran bagi kita tuan-tuan dalam keadaan suasana manusia yang ramai, dalam keadaan suasana yang tidak selesa, kurang selesa, berpeluh-peluh, kita melakukan amal ibadat. Tengah-tengah hari, pukul 12 tengah hari, kita berzikir, berdoa, bertadarus hinggalah terbenamnya matahari. Kita akan bergerak untuk meneruskan pergerakan kita pada step yang kelima, iaitu wajib haji berkaitan dengan mabit di Muzdalifah. Dan seterusnya, selepas kita selesai step yang kelima, kita akan pergi step yang keenam yang juga merupakan wajib haji, iaitu melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Ingat tuan-tuan, ini juga akan dibincangkan dengan secara detail. Sebab ada berlaku dalam kalangan jemaah keliru. Oh, sebut melontar, kenapa bermula di Jamratul Kubra? Kan kita kena melontar jumrah yang pertama, kedua, ketiga. Ula, wusta dengan kubra. Ini juga ada kekeliruan dalam kalangan jemaah yang kita akan bincangkan dalam siri-siri seterusnya. Tetapi apa yang saya nak highlightkan kat sini untuk catat aliran mengerjakan ibadat haji, bagi slide ini, step yang keenam ialah melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan pergi kepada bergunting dan bercukur. Okey, kita bergunting, bercukur sebagai tahallul, kita tanda kita tahallul, berlaku step yang ke-7. Dan kalau kita tengok step yang ke-8, kita akan mabit di Mina bila pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Tuan-tuan, bila sampai siri-siri slide kita yang ustaz-ustaz akan cerita, ustazah akan cerita berkaitan dengan ibadat ini, saya mohon kepada tuan-tuan study dulu di rumah. Baca dulu di rumah. Tengok dulu slide, Google, tengok, belajar dulu. Semoga bila kita ustaz mengajar, ustaz berbincang dalam siri-siri seterusnya berkaitan dengan amal ibadat ini, kita tak lost. Kita tak orang kata kita tidak terkapai-kapai. Pemahaman kita tu jelas. Ditambah dengan penerangan ustaz dan ustazah. Kerana bagi mereka yang tidak melakukan pengajian awal, dia akan hilang punca bagaimana pergerakan tadi. Oleh sebab itulah, selepas kita bergerak daripada step yang ke-7, dia akan pergi step yang ke-8, iaitu mabit di Mina, dan seterusnya step yang ke-9 ialah melontar di ketiga-tiga jumrah.
tuan-tuan akan belajar apa itu tahallul awal, apa itu tahallul sani, apa itu nafar awal, apa itu semuanya akan belajar. Dan jangan timbul kekeliruan. Oleh sebab itulah kena fokus mengikuti kursus asas haji yang disediakan oleh tabung haji daripada awal sampai akhir, tanpa miss. Okay, tanpa miss. Pemfokusan tersebut membantu kita, memudahkan kita memahami untuk melakukan amal ibadat haji. Baru kita pergi step yang ke-10 iaitu tawaf, step yang ke-11 sa'i, dan last kali tertib pada kebanyakan rukun. Hatta perkara yang ke-12 tertib pada kebanyakan rukun akan dibahaskan oleh ustaz-ustazah kita pada siri-siri selanjutnya. Kerana kita kena faham betul apa makna perkataan tersebut, apa tuntutan-tuntutannya. Dan tuan-tuan boleh tengoklah kat sini, secara generalnya, secara umumnya, bagaimana perkaitan di antara rukun haji dan wajib haji berlaku. Dan slide yang terakhir saya sebagai kesimpulan untuk tajuk penyucian jiwa pada hari ini, sebelum kita pergi kepada soal jawab, sebab saya tengok dah banyak dah soal jawab yang telah dilontarkan oleh sahabat-sahabat kita di alam maya ni, saya nak menarik perhatian tuan-tuan kepada siri yang kedua ini berkaitan dengan kesimpulan. Tuan-tuan, saya tegaskan sekali lagi, marilah kita sama-sama memfokuskan niat kita, memfokuskan minda kita, memfokuskan pemikiran kita, roh kita, untuk kita memahami apa sebenarnya kita nak daripada falsafah haji ni. Apa yang kita nak daripada hikmah mengerjakan haji. Bermula sebelum, semasa dan selepas kita mengerjakan haji. Apa sebenarnya falsafah? Amat sedih, amat malang, amat rugilah bagi mereka yang tidak memahami falsafah mengerjakan ibadat haji. Seolah mengerjakan ibadat haji macam dia pergi buat amalan-amalan yang biasa-biasa. Tidak berlaku turning point di dalam kehidupan dia, nak menjadi hamba Allah, bersedia untuk alam sana. Tuan-tuan, alam kita ini hanya sekejap berbanding alam selepasnya. So inilah sebagai falsafah haji yang kita perlu fahami sebagai persediaan ke alam seterusnya. Yang kedua tuan-tuan, adab-adab menunaikan ibadat haji dan umrah. Tolong perhatikan, tengok balik, hayati, renung dan amalkan dia. Apa dia adab-adab sebelum kita menunaikan ibadat haji? Tuan-tuan perasan kan? Bila seorang tu dapat kuota haji, dia dapat surat daripada tabung haji, seronoknya dia pun WhatsApp kepada rakan-rakan, kepada ahli keluarga, "Oh, saya dapat mengerjakan haji, minta maaflah kalau saya ada salah dan silap." Itu contohnya adab. Memohon kemaafan daripada rakan-rakan, saudara mara, ahli keluarga. Hubungan kita dengan manusia, itu adab kita. Yang ketiga, berlakunya tazkiyatun nafs. Membiasakan diri dengan amalan-amalan sunat, memfokuskan dengan amalan-amalan khususiat, amalan ibadat khususiat. Itu perlu kita dalami. Sebagai kesimpulan yang keempat, kita perlu tahu sifat yang terpuji dan sifat yang tercela, khususnya yang berlaku dalam kalangan jemaah haji, yang kita perlu amal dan kita perlu elakkan seperti mana yang telah digariskan dalam slide. Dan yang kelima sebagai kesimpulan saya ialah mengetahui perkara-perkara syirik, khurafat dan bid'ah yang terpaksa kita kena elakkan, jauhkan diri kita daripada perkara tersebut. Hatta perkara-perkara makruh tuan-tuan. Okay, itu antara perkara yang saya nak highlightkan. Dan akhirnya sebagai kesimpulan kita pada hari ini ialah mengetahui maksud, martabat serta syarat haji dan umrah secara umum. Carta aliran mengerjakan ibadat haji dan umrah secara umum tadi. So 6 kesimpulan ini adalah sebagai buah tangan saya pada hari ini yang saya beri kepada tuan-tuan secara online. Tuan-tuan pegang dan tengok, supaya kita sama-sama mencapai target kita nak melakukan penyucian jiwa, nak membersihkan hati kita sebelum, semasa mengerjakan ibadat haji dan bila kita balik daripada mengerjakan ibadat haji, hinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.